Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Amir Ashraf Maslan untuk edisi Buletin Selatan 12 November 2014. Malaysia bersedia dengan kepakaran dan tenaga kerja tempatan dalam industri nuklear yang semakin berkembang. Namun disebabkan kurangnya pendedahan tentang kepentingan nuklear menjadikan industri berkenaan tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Penasihat Persatuan Nuklear Malaysia, Profesor Emeritus Datuk Dr. Nur Ramli Muslim berkata, tumpuan kerajaan yang memberi fokus pada pembangunan minyak dan gas menyebabkan ramai graduan berkaitan bidang nuklear beralih ke bidang lain. Jelasnya, pendedahan tentang nuklear penting kepada masyarakat bagi memastikan rakyat negara ini bersedia untuk menggunakan nuklear sebagai tenaga baru, khususnya dalam sumber penjanaan elektrik. But for developing countries might take 15 years. But for Malaysia, we have been going on it for a long, long time. As I mentioned to you, that a lot of people have been trained. You know, at one time, Puspati have the largest number of reactor operators in Southeast Asia. We can operate the reactor 24 hours a day, plus extra operators. But because of the change with the discovery of oil and gas offshore and things like that, the priority change, people, they leave. You know, they go somewhere else. And some of them become bankers, some of them become planters, some of them even run hotels. And you know, because they are engineers, they have jobs and they have qualifications, they have the international exposures and so on. Menurut Profesor Dr. Nur Ramli, banyak negara di seluruh dunia telah menggunakan tenaga nuklear bagi menjana elektrik untuk kegunaan sektor industri dan domestik. Tambahnya, negara-negara seperti China, Korea, Perancis dan Rusia terus membina lebih banyak reaktor kuasa nuklear NPP untuk membekalkan elektrik kepada sektor domestik dan industri mereka pada tarif yang rendah. Malaysia turut mengikuti negara seperti Emirat Arab Bersatu, UAE dan Vietnam yang bakal membina loji kuasa nuklear pertama menjelang tahun 2025 bagi mengawal sumber kehabisan minyak di peringkat global. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri Majlis Perasmian Persidangan Sains Nuklear, Teknologi dan Kejuruteraan 2014 NUSTEC di Universiti Teknologi Malaysia UTM Skudai Johor. Turut hadir Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UTM Profesor IR Dr. Muhammad Azrai Kasim dan Presiden Persatuan Nuklear Malaysia Profesor Madya Dr. Zaini Hamzah. Sementara itu, Universiti Teknologi Malaysia UTM bakal melahirkan 32 graduan lulusan ijazah sarjana muda kejuruteraan nuklear pada tahun hadapan, iaitu kumpulan pertama selepas jurusan itu mula dilaksanakan pada 2012. Naib Chancellor UTM Penyelidikan dan Inovasi Profesor IR Datuk Muhammad Azrai Kasim berkata, para graduan berkenaan dijamin menerima peluang pekerjaan dalam bidang nuklear sama ada di dalam atau di luar negara. Peranan UTM ialah Human Capital Development dalam bidang nuclear engineering. Dan bila mereka graduate nanti, saya percaya banyak peluang pekerjaan itu ada luas bagi mereka, bukan saja dalam bidang penyelidikan dan juga sebagai pendidik, ya, tapi mereka juga boleh bekerja dalam bidang industri ini, nuklear ini. Dan kalau dan juga dalam research institution yang ada. Dan bagi mereka yang mungkin ingin mendapat pengalaman yang terus, mereka boleh pergi, kalau belum ada nuclear plant di Malaysia, mereka boleh bekerja di banyak negara untuk menerima pengalaman. Sementara itu, mengenai Persidangan Sains Nuklear, Teknologi dan Kejuruteraan 2014 yang kini sedang berlangsung di UTM, ia bakal memberi pendedahan awal kepada orang ramai mengenai tenaga nuklear. Menurut Profesor Dr. Muhammad Azrai, pendedahan itu bertujuan bagi mengelak sebarang tanggapan negatif daripada sesetengah pihak berhubung tenaga nuklear berkenaan. Persidangan 3 hari bermula semalam itu disertai 150 peserta terdiri daripada pensyarah, pelajar dan para ilmuwan yang mahir dalam bidang nuklear. Program Anjuran Persatuan Nuklear Malaysia dan UTM turut mendapat kerjasama daripada 6 universiti tempatan termasuk Universiti Tenaga Nasional dan Universiti Kebangsaan Malaysia. Negeri Johor sekali lagi dipilih menjadi tuan rumah penganjuran acara bertaraf antarabangsa untuk tahun ke-7 Jelajah Pelayaran Sel Malaysia ke Langkawi 2014. Pengarah Jabatan Pelancongan Johor Dr. Badrul Hisham Kasim berkata, menerusi program jelajah ini diharap dapat mempromosikan negeri Johor bukan sahaja dari sektor pelancongan malah membabitkan sektor ekonomi. Kita sememangnya melihat spin-off daripada aktiviti boating ini kerana ia bukan sahaja memberikan impak kepada pelancongan directly, tetapi juga aktiviti-aktiviti lain seperti bila mereka dah datang
kita bukan setakat bercakap berkenaan dengan pelancongan, kerana mereka ni bukan datang 2 hari, they come here for weeks, months, sometimes years. So it's like having people moving to Johor rather than visiting Johor. So there are lots of facilities that's required, food, transport, basically everything that you need when you live here. So this is some items, some perkara-perkara yang kita lihat yang mana akan membantu ekonomi negeri Johor. Beliau berkata demikian ketika sidang media Jelajah Pelayaran Sale Malaysia ke Langkawi 2014 di Puteri Harbour, Nusa Jaya. Acara 5 hari itu kini sedang berlangsung mulai 10 hingga 15 November bertempat di Puteri Harbour, Nusa Jaya. Seramai 72 peserta dari beberapa buah negara menyertai acara tersebut, termasuklah dari Australia, England, United Kingdom, Thailand dan New Zealand. Dalam jelajah kali ini, pelayar-pelayar akan berhenti dan singgah di beberapa buah negeri di sepanjang pantai barat Malaysia sebelum tiba di Marina Bay, Langkawi. Sementara itu, Kerajaan Negeri Johor akan bekerjasama dengan pihak swasta bagi menyediakan lebih banyak kemudahan infrastruktur dan fasiliti di pelabuhan terutamanya di Puteri Harbour dalam menarik lebih ramai pelayar ke negeri ini. Pengarah Jabatan Pelancongan Johor, Dr. Badrul Hisham Kasim berkata, walaupun fasilitis kebanyakannya disediakan pihak swasta, namun kerajaan akan membantu memudahkan urusan para pelayar yang ingin berkunjung ke negeri ini. Kebanyakan pembangunan yang dibuat ni adalah inisiatif private sector lah, inisiatif pihak swasta. Jadi investment yang di pelaburan yang dibuat oleh pihak kerajaan adalah dari segi infrastruktur, dari segi kemudahan. Apa yang penting bagi peminat-peminat yacht ini adalah kemudahan kerajaan, maknanya bila dia datang ke negeri Johor, dari segi immigration, dari segi custom, facilities yang mereka perlukan tu ada di sini. Jadi ini melibatkan banyak kolaborasi antara pihak swasta dan pihak kerajaan. Pihak kerajaan memberikan kemudahan yang diperlukan oleh mereka yang datang ni, dan pihak swasta lah yang akan membina, kebanyakannya akan membuat pelaburan untuk membina marina bagi kapal-kapal ni. Selain itu, Dr. Badrul Hisham berharap pada masa akan datang Johor mampu menjadi tempat persinggahan pelayar dari luar negara dengan kemudahan yang telah dilengkapkan di pelabuhan Puteri Harbour ini. Buat masa kini, hanya terdapat beberapa marina sahaja yang menjadi tumpuan pelayar ke negeri ini, antaranya Puteri Harbour dan Danga Bay di Johor Bahru. Pemuda UMNO Johor mencadangkan agar kerajaan negeri mempertimbangkan bantuan one-off rebat kewangan bagi mengurangkan beban rakyat yang berhasrat membeli rumah. Ketua Pemuda UMNO Johor, Hasrin Hashim berkata, takrifan terkini yang melayakkan seseorang memiliki rumah mampu milik merujuk kepada mereka yang berpendapatan seisi rumah tidak melebihi RM2,000 sebulan. Juga harus dikaji semula berikutan situasi rakyat negeri ini yang terbeban dengan kenaikan harga barangan keperluan asas. Beliau berkata demikian menjelang pembentangan bajet Johor 2015 oleh Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin pada persidangan Dewan Undangan Negeri Khamis ini. Mengenai pendidikan agama, katanya Pemuda UMNO turut mencadangkan agar kerajaan negeri mewujudkan sebuah model dan sistem yang tersusun dalam usaha memartabat dan memperkasa pendidikan sekolah agama di negeri itu. Sekian sahaja untuk edisi Buletin Selatan hari ini. Terus menonton kami untuk paparan berita yang menarik. Salam takzim.